Tetapi Jerman atau Adolf Hitler pada waktu itu masih lagi tak puas hati. Sebab masih ada satu lagi negara Eropah yang dia tak berjaya takluk lagi. Dan ini adalah negara yang paling besar dekat dunia. Siapa lagi kalau bukan Hai, Assalamualaikum. Mana bersama dengan saya lagi, Histrozi, Let Histrozi Teach You History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada chapter ataupun bab yang ketiga tingkatan 4, konflik dunia dan pendudukan Jepun di dalam negara kita. Okey? Dan fokus untuk video kali ini, kita berada pada Perang Dunia Kedua. Dan ingat, ini adalah video bahagian yang kedua, yang mana bahagian yang pertama saya dah terangkan tentang faktor ataupun punca Perang Dunia Kedua berlaku. Jadi siapa yang belum tengok lagi video tentang punca Perang Dunia Kedua berlaku, boleh check out video saya berkaitan dengan faktor Perang Dunia Kedua. Alright? Dan inilah sambungannya yang kedua tentang peristiwa Perang Dunia Kedua. Jadi peristiwa Perang Dunia Kedua ini kita nak belajar tentang bagaimanakah peristiwa PD2 itu berlaku daripada A sampai Z. Siapa yang memulakan serangan, siapa yang memberikan serangan balas, siapa yang kalah, siapa yang ditakluk, siapa yang ditawan dan sebagainya. Itu yang kita nak belajar dalam video kali ini. Alright? Jadi kita kembali kepada elemen yang paling penting bila kita belajar tentang perang dunia. Masih ingat lagi saya dah terangkan, bila kita belajar any kind of perang, any kind of war, tak kira perang dunia pertama ke, perang dunia kedua ke, perang dunia ke-300, 400, 60, 300 ke, 300, 400, yang ke-316 ke, 316, 37 ke, berapa pun jenis perang dunia yang berlaku, dia mesti berada ataupun dia mesti ada 3 elemen ini. Alright, iaitu elemen yang pertama, kita kena tahu tentang apakah faktor perang dunia itu berlaku ataupun faktor peperangan itu berlaku. Okey, yang ni kita dah belajar dalam bahagian yang pertama, faktor perang dunia kedua. Bahagian yang kedua atau perkara yang kedua kamu kena tahu adalah tentang peristiwa perang dunia kedua. Bagaimanakah orang kata susunan peristiwa daripada A sampai Z, daripada awal mula sampai habis. Bagaimanakah peristiwa perang itu berlaku? Dan yang ketiga ini yang kita akan belajar dalam bahagian yang seterusnya nanti, iaitu tentang bagaimanakah pengakhiran Perang Dunia Kedua. Siapa yang kalah? Siapa yang menang? Yang kalah kena buat apa? Yang menang kena buat apa? Itu di bahagian berakhirnya Perang Dunia Kedua ataupun kesan Perang Dunia Kedua. Okey? Dan video kali ini macam saya cakap, kita akan fokuskan kepada peristiwa Perang Dunia Kedua. Dan kalau korang kat sini, ini adalah susunan peristiwanya bermula dengan Jerman. Perang Dunia Kedua kamu kena tahu satu benda. Perang Dunia Pertama ke, Perang Dunia Kedua ke, ianya mesti dimulakan oleh Jerman. Jerman memulakan serangan. Masih ingat lagi faktor kita cakap, Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler ingin membalas dendam. Jadi dia yang memulakan serangan dengan memulakan serangan terhadap Poland. Jadi bila Jerman yang datang daripada kuasa paksi mula menyerang Poland, dekat situlah musuh kepada Jerman iaitu Britain dan juga Perancis mengisytiharkan perang kepada Jerman sebab Jerman memulakan serangan. Alright? Dan di situ apa yang dilakukan oleh Jerman? Jerman meneruskan penaklukan dia, serangannya ke seluruh Eropah Barat menggunakan taktik serangan Blitzkrieg untuk menawan hampir ke semua Eropah Barat. Itu yang perkara pertama yang dilakukan oleh Jerman. Dan yang seterusnya apa yang berlaku? Jerman disebabkan dua negara musuh yang ni menyerang dia, jadi apa yang dia buat? Dia telah cuba merancang macam manakah nak menjatuhkan Perancis dan juga Britain. So kita mulakan dengan Britain. Apakah strategi Jerman untuk menjatuhkan Britain? Adalah dengan menggunakan bom. Jadi Jerman menggunakan serangan bom daripada laut dan juga darat sehingga menjejaskan ekonomi Britain sehingga Britain jadi lemah. Okey. Itu adalah perkara pertama yang dilakukan atau strategi pertama yang dilakukan oleh Jerman. Yang kedua, musuh yang kedua iaitu Perancis pula, macam mana dia serang? Dia minta bantuan daripada Itali, yang mana pada waktu itu Itali yang dikuasai atau dipimpin oleh fasis atau Benito Mussolini membantu Jerman untuk menyerang Perancis daripada dua arah utara dan juga selatan. Alright? Dan bila dia dah hampir menguasai keseluruhan Eropah, dekat situlah dia ada satu lagi negara yang paling besar di dunia yang dia kena kuasai, iaitu Rusia. Dan dia serang Rusia menggunakan Operasi Barbarossa.
dengan menghantar lebih 3 juta tentera, lebih 3,000 kapal kereta kebal, lebih daripada 2,000 kapal perang. Alright, untuk menguasai bandar-bandar utama di Rusia. Okey, dan kalau kamu tengok kat sini mungkin kamu kurang faham. Sebab ini dalam bentuk tulisan kan. Saya cuba transformkan tulisan ini dalam bentuk peta. Alright. So kita tengok dalam bentuk peta macam mana. Kita tengok macam biasa kita tengok dahulu petanya. So ini adalah Eropah. So kita mulakan dengan Jerman. So ini adalah Jerman. So apa yang Jerman buat? Jerman mula serang Poland. Poland terletak di sebelah negara dia je. Jadi Jerman telah menyerang Poland. Jadi bila Jerman telah menyerang Poland, dekat sinilah musuh kepada Jerman, iaitu kuasa bersekutu, tak boleh. Dia rasa je, Jerman ni mulakan perang pula balik ni. Macam perang dunia pertama. Jadi dekat situlah musuh Jerman, iaitu Britain dan juga Perancis, orang kata mulakan serangan atau menyiarkan perang terhadap Jerman. Jerman bila dia kena serang, dia tak kisah. Dia teruskan lagi penguasaan dan penaklukan di Eropah Barat. Dia berjaya menguasai Denmark, Belanda dan beberapa negara-negara Eropah lain menggunakan satu taktik serangan yang kita panggil sebagai serangan Blitzkrieg ataupun serangan kilat. Jadi yang warna merah ini adalah warna-warna negara yang berjaya ditakluk oleh Jerman. Okey? Dan apa yang berlaku bila Jerman dah mula menakluk orang kata Eropah Barat? Dekat sinilah baru dia plan macam mana dia nak settlekan dua musuh dia ni. Macam mana nak settlekan Britain, macam mana nak settlekan Perancis. Britain dia gunakan taktik, kalau kita kamu dengar tadi saya kata dia menggunakan serangan bom. Jadi dia mulakan taktik, dia baling bom melalui arah laut dan juga darat sehingga melemahkan ekonomi, sehingga menyebabkan Britain ini lemah. Tanda ni maksud dia lemah. Alright, maksud dia bukan tawan lagi, dia baru melemahkan sahaja. Jadi bila Britain dah lemah, dekat situlah dia pergi beralih kepada musuh dia yang kedua, iaitu apa? Iaitu Perancis. Jadi Perancis dekat sinilah dia telah mendapat bantuan daripada Itali. Dekat sinilah Jerman dengan Itali ni telah merancang untuk menyerang Perancis daripada dua arah yang berbeza. Jerman serang daripada arah utara, Itali serang daripada arah selatan. Sebab dari segi geografi kau tengok, Jerman duduk di utara Perancis dan Itali duduk di selatan Perancis. Dekat sinilah orang kata Perancis kena serang daripada atas, kena serang daripada bawah. Tak boleh nak buat apa dah. Dua-dua dah kena serang. Sehinggalah Perancis ini berjaya ditakluk oleh Jerman. Jadi settle dua masalah dekat sini. Jadi bila settle dua masalah atau dua orang kata musuh dia ni, dekat sinilah dia berjaya menguasai ataupun seterusnya dia turut ataupun cuba untuk menguasai hampir keseluruhan negara-negara di Eropah. Dan bila dia berjaya menguasai, kalau tengok warna merah ni semua adalah wilayah-wilayah takluk kuasa paksi ataupun Jerman. Okey, tetapi Jerman atau Adolf Hitler pada waktu itu masih lagi tak puas hati. Sebab masih ada satu lagi negara Eropah yang dia tak berjaya takluk lagi. Dan ini adalah negara yang paling besar dekat dunia. Siapa lagi kalau bukan Rusia. Dekat sinilah dia plan satu strategi macam mana kita nak menakluk Rusia. Sebab kalau dia dapat Rusia, dia dapat the whole Eropah is milik dia. Dekat sinilah dia mulakan serangan terhadap Rusia menggunakan operasi Barbarossa yang kita belajar tadi. Dia hantar 3 juta tentera, dia hantar 2,000 kapal terbang, dia hantar 3,000 kapal ini, macam-macam dia hantar. Alright, untuk menakluk Rusia. Nampak tak kat sini? Tapi adakah dia berjaya untuk menjadikan Rusia ini sebagai sebahagian daripada wilayah takluknya? Kalau korang nak tahu, ianya akan bersambung di bahagian pengakhiran. Kita nak tengok adakah berjaya atau tidak operasi Barbarossa ini. Alright? Jadi itu adalah bagaimana peristiwa Perang Dunia Kedua berlaku. Bagaimana bermula pada Jerman, dia berjaya memerahkan semua wilayah-wilayah yang ada di daerah wilayah-wilayah yang berada di Eropah. Dia berjaya melemahkan Britain dan juga semua musuh-musuh yang lain. Dan kita dapat tengok kat sini, mungkin kita rasa Jerman atau Adolf Hitler ni berjaya akan menakluk keseluruhan Eropah. Tapi kita akan tahu jawapannya dalam bahagian pengakhiran nanti. Jadi ini adalah 3 elemen, masih ingat? Ingat, kita ada faktor, peristiwa, kita masih ada satu lagi iaitu pengakhiran
Perang Dunia Kedua yang kita akan belajar dalam video yang akan datang. Kita tengok adakah operasi Barbarossa Jerman ini berjaya, adakah Jerman berjaya menguasai Rusia ataupun tidak. Itu akan terjawab dalam video atau bahagian yang ketiga. Kalau korang nak bahagian ketiga, korang komen di ruangan komen, beritahu kat saya nak bahagian ketiga. Korang komen banyak-banyak bahagian ketiga atau part 3. Saya akan ceritakan sama ada berjaya atau tidak Jerman menguasai Rusia dan menguasai ataupun memenangi Perang Dunia Kedua. Itu sahaja daripada saya. Sehistrozi, let history teach you history. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!